kepada kita semua masyarakat, janganlah kita anggap masalah orang adalah masalah orang, masalah kita adalah masalah kita. Itu namanya individualistik ya. Sikap yang individualistik ni akan menyebabkan mudarat dalam family kita dan bukan family sahaja. Kadang-kadang kita kata family tapi sebenarnya kawan, saudara mara, apa. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Nani Roslan dan saya adalah hos anda dan anda sedang menyaksikan live Keluarga Talk di mana kita akan mengupas isu yang berkaitan dengan kekeluargaan dan tajuk kita pada petang ini adalah saya sayang diri dan keluarga, elak diri jadi mangsa jenayah senyap. Apa jenayah senyap tu? Okey, topik ini saya kira dapat memanfaatkan ramai. Jadi apa tunggu lagi? Sila share dan like live video ini, okey? Jadi sebenarnya kan bila kita sebut mengenai jenayah, pasti terlintas jenayah macam merompak, mencuri, rogol, bunuh. Semua tu pastinya kita tidak terbayang akan dilakukan oleh orang yang kita kenal dan boleh terjadi dalam rumah kita sendiri. Na'udzubillah min zalik orang kata. Okey, jadi kadang-kadang tu macam tabu pula kita nak bayangkan orang kita kenal macam jiran, adik-beradik, even diri kita sendiri untuk menjadi mangsa jenayah sebegini. Baik, even Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM iaitu Datuk Seri Rina Harun juga pernah menyatakan sebenarnya banyak kes-kes keganasan rumah tangga misalnya adalah berpunca atas desakan ekonomi dan tekanan hidup yang sememangnya ada yang sanggup mencederakan pasangan mereka dan ahli keluarga. Dan menurut statistik polis Diraja Malaysia atau PDRM sendiri menunjukkan sepanjang Januari hingga Disember 2020 sebanyak 5,260 kes banyak keganasan rumah tangga telah dibuka kertas siasatan. Manakala merujuk kepada statistik talian kasih KPWKM dalam tempoh yang sama sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima. Itu yang orang kata recorded case. Yang unrecorded tu wallahualam. Okey, dan sebenarnya banyak lagi kes-kes penderaan kanak-kanak misalnya, rogol cabul yang dilakukan oleh orang yang dikenali. Okey, bila kita cerita pasal statistik, nombor-nombor ni kita jadi risau dan bimbang. Okey, tapi sebelum tu sekali lagi saya nak ingatkan jika anda rasa macam topik perbincangan hari ini macam menarik lah, jangan lupa share dan like dan follow Majalah Keluarga di semua platform social media seperti Instagram, Facebook dan jangan lupa subscribe Majalah Keluarga di YouTube supaya anda tidak terlepas dengan perbincangan-perbincangan Keluarga Talk seperti hari ini. Okeylah, cukup saya seorang saja bercakap. Apa kata kita sama-sama memahami tentang cara untuk menangani dan atasi jenayah dalam rumah tangga. Sebab apa? Kita semua kan sayang diri kita dan keluarga dan of course jangan biarkan jenayah ini terus berlarutan. Jadi orang yang saya kira sangat sesuai untuk kita membincangkan isu ini adalah Dr. Hairin Anissa. Beliau adalah pakar pediatrik dan konsultan laktasi dan juga beliau merupakan Ketua Jabatan Hal Ehwal Keluarga Warak Papisma dan merupakan seorang pelatih skuad wajah kebangsaan. Assalamualaikum Dr. Hairin, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nani. Okey. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Keluarga Talk. Sihat Doktor? Sihat Alhamdulillah. Nani okey? Okey Doktor. Suka saya nak kongsi dengan semua penonton hari ini. Dr. Hairin ni memakai banyak topi. Okey, she wears so many hats. Selain daripada doktor, orang kata apa, pakar kanak-kanak, consultant, lactation consultant, beliau juga merupakan pelatih yang sangat aktif, pelatih skuad wajah. Okey, skuad wajah ni apa sebenarnya? Okey, saya explain dulu tapi later on doktor sendiri akan berceritalah mengenai skuad wajah. Jadi skuad wajah Papisma KPWKM ini merupakan inisiatif khas dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam usaha membantas jenayah terhadap wanita. So Papisma ni pula adalah merupakan NGO. Betul Doktor? NGO Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia atau Papisma, di mana mereka yang terdiri daripada pengamal perubatan akan melatih skuad
wajah ini. So banyak topi yang dipakai oleh Dr. Hairin. Power lah doktor. Okay doktor, so apa kata kita terus jump to the first question untuk topik kita hari ini. Macam mana saya sebutkan tadi kan, banyak sangat kes yang dilaporkan dengan kadar jenayah rumah tangga ni memanglah orang kata benda ni semakin meningkat. Okay, so mungkin doktor boleh jelaskan yang paling asas sekali macam mana agaknya kita nak tangani peningkatan kes-kes ini. Adakah ianya perlu bermula daripada mangsa untuk bangkit ke macam mana? Okay doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Terima kasih Nani, terima kasih kepada Majalah Keluarga. Hari itu saya live dengan Pak Emma, hari ini dengan Majalah Keluarga pula. So terima kasih. Dan sebenarnya berkenaan dengan soalan yang Nani suarakan tadi, sebenarnya biasalah kita tengok macam benda ni sama ada kita ni prihatin atau tidak. So jadi macam Nani cakap tadi, Nani pernah bagi tahu sebenarnya statistik tahun lepas adalah 5260 kan? 5,000. Banyak tu sebenarnya. Kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum baru 3,900 lebih kan? So tahun ni je sebenarnya kalau Nani nak tahu daripada Januari sampai September sebenarnya berapa? Agak-agak berapa? Sebenarnya nak dekat 4,000, 6,000 dah. 5,000 kali belum habis tahun lagi. Yes, PTRN actually sebenarnya 5,821. 5,821. Agaknya akhir tahun mungkin 6,000 kalau sangat-sangat menyakitkan hati saya. Sebab itulah saya pakai different set daripada jadi pakai lagu. Bila kita berhubung dengan pesakit, ramai sebenarnya yang melakukan saya rumah tangga ni sebenarnya, keganasan rumah tangga. Jadi sebenarnya perkara yang penting sekali untuk kita adalah prevent kita sebagai wanita. Kita kena sayang diri kita sebenarnya. Jangan kita 100% trust kita punya pasangan. Segala-galanya bergantung kepada pasangan kita. Sebab bila terlalu pergantungan, bila terjadi worst thing, kita tidak mempersiapkan diri kita apa yang kita nak buat. Itu masalahnya pada wanita ni, bila dia terlalu bergantung kepada pasangan, dia sampai kalau saya laporkan benda ni, apa jadi pada saya? Siapa saya nak bergantung? Pada siapa nak dapat duit? Anak-anak lagi, siapa nak jaga? Benda-benda macam ni. Jadi kesedaran dalam diri sendiri tu sangat-sangat penting sebagai wanita untuk kita tidak meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada suami kita, sebab hati manusia ni ibarat seperti pantai. Ingat tak peripatah yang mengatakan sekali aibah pantai akan berubah. Betul. So, jadi manusia ni akan berubah. Kemungkinan akan jadi lebih agresif daripada mungkin kita tengok sebelum kahwin. Wah, bukan main-main lagi. Alim, pijak semut pun tak mati. Tapi bila tiba-tiba, bila dia dah kahwin macam kes yang terbaru, ingat tak ada satu kes dekat dalam surat khabar? 1 bulan, inai di jari belum habis lagi, sudah meninggal dicekik oleh suami. Betul. Inai masih merah lagi. Inai masih merah lagi. Jadi apa yang dia lihat kepada lelaki tu sebelum ni dan kenapa tidak membuat laporan segera? Itu saya tak pastilah kenapa. Kemungkinan disebabkan oleh kepercayaan. Mungkin tidak sangka. Mungkin tidak sangka. Jadi kadang itu penting sangat untuk kita tidak meletakkan dan persiapkan diri, dan lepas tu kenali pasangan kita. Kenali pasangan kita sama ada ini jenis baran ke apa, atau perubahan sikap dia. Perubahan sikap dia daripada sebelum dia okey, sekarang ni kenapa marah-marah kan? Jadi dah siap-siap sedia dah. Kalaulah aku ni kena pukul, kalaulah aku macam ni, mana aku nak pergi? Macam tu. Ke mana nak dilaporkan? Jadi lepas tu itu bukan setakat prevention pada diri sendiri. Apabila telah berlaku benda ni, dia mesti tahu ke mana dia nak buat. Dia kena cepat-cepat buat laporan polis. Dia tahu macam kita ada talian kasih. Kita pergi je, telefon dekat talian kasih yang mengatakan kita ni didera atau apa saja. Bukan kita lah, na'udzubillah. Tapi maksudnya wanita-wanita di luar sana dapatkan bantuan sebab kita ada Akta 521. Itu 1994 Akta 521 ni sebenarnya dia nak protect wanita-wanita ni daripada mengalami keganasan rumah tangga. Akta 521 ni telah mengalami beberapa pindaan tahun 2012, 2017. So jadi dalam tu sangat lengkap untuk
lindungi wanita-wanita ni daripada mangsa-mangsa ni, daripada pemangsa ataupun kita kata pelaku lah, atau pasangan yang telah melakukan jenayah tersebut. So jadi, dan sebenarnya bukan setakat talian kasih, ada banyak lagi talian-talian. In fact, polis dan ada one stop crisis center, ada banyak lagi lah tempat yang kita boleh pergi, Women AIDS Organisation, yang mana kita just ambil number tu. Jadi wanita-wanita kat luar sana kena nak kahwin kena tahu hak masing-masing. Hak mereka, hak mereka, dan mereka tahu kalau jika terjadi sesuatu ke mana mereka nak laporkan. Itulah, jadi kena bangkitlah daripada benda ni. Jadi antaranya, dan yang ketiga tu tadi daripada prevention, lepas tu kita punya wanita sendiri, mangsa tu sendiri, dan juga masyarakat. Ini yang bercerita. Okay, doktor. Prihatin. Jadi bila kita ada seseorang yang macam mengadu ke apa kan, cepat-cepatlah buat tindakan. Jangan kata macam, alah hal kau, tak payahlah aku nak ambil cara. Jangan jaga kain. Jangan jaga tepi kain. Jadi itu salah tu sebenarnya. Kalau betul-betul ada mengadu, sebab itulah terjadinya ada sampai isteri yang kena pukul dengan suami sampai jadi cacat. Sebab apa? Sebab masyarakat tak prihatin. Orang keliling tak kisah, family tak kisah. Jadi bila dia mengadu mungkin depres orang-seorang. Jadi tak ada siapa yang membantu. Itulah antaranya masyarakat yang prihatin. Kita kena ubah. Kita kena ubah minda, kita kena ubah sikap kita ke arah benda ni untuk mengelak, membantras sama-sama daripada jenayah ni berlaku dengan lebih teruk lagi, especially dalam keadaan pandemik sekarang ni. Masing-masing duduk kat rumah, stres dengan kewangan yang sangat-sangat meruncing, di mana mereka mungkin stres, depres semua. Carilah bantuan segera. Bantuan segera. Mungkin suami dia depres, mungkin menyebabkan maniak ataupun bipolar disorder kan. Cepat-cepatlah cari bantuan daripada polis ataupun bukan polis, apa ni kita panggil daripada psikiatris ke apa ke kan. So itu saya kata kenali pasangan kita dan kita bersedia daripada awal. Dan masyarakat kena cakna. Okey? Betul doktor, sebab saya kira isu-isu berkaitan dengan jenayah atau keganasan ni ialah bukannya sesuatu yang berlaku overnight. Betul tak? Especially kita ni orang perempuan, kita insting kita kuat kan? Kadang-kadang kita dah nampak dah red flags daripada pasangan kita ni. Kita dah tahu dah, memang daripada sejak kenalan dah tahu dah dia ni panas baran, dia ni apa. Tapi itulah wanita ni dia jadi macam, takkanlah aku nak report. Kadang-kadang tu doktor, mungkin adalah salah satu benda yang menghindar wanita untuk report sebab dia rasa macam ni, kalaulah contohnya suami saya dia sekadar panas baran, dia belum pukul lagi. So macam mana saya nak report? Takkan saya nak report. So dia tunggu sampai dah pukul. Dah pukul bukan pukul yang pukul dah berdarah baru dia report. So macam mana tu doktor? Macam bilakah sebenarnya waktu yang sesuai untuk para wanita keluar dan minta bantuan? Sebenarnya memang betul lah. Dia panas baran belum tahap sampai pukul. Betul kan? Dan betul. Mudah keadaan macam tu, kita dah kena berhati-hati dan sudah menyimpan nombor segera. Talian polis sebab memang kita tak boleh nak kita dah tahu panas baran, so sebenarnya benda ni memerlukan kaunseling. So jadi mungkin cara pertama yang dia kena pergi adalah mendapatkan khidmat kaunseling. Mungkin tunjuk suami untuk pergi khidmat kaunseling, ataupun mungkin dia ada masalah, kita tak tahu, mungkin dia panas baran tu mungkin ada benda-benda yang perkara-perkara yang menyebabkan dia trigger dia untuk jadi baran apa benda semua kan. Pergi sesi kaunseling dulu. Kaunseling boleh pergi kaunseling banyak sebenarnya. Jabatan Agama Islam pun ada kaunseling dan juga mungkin boleh jumpa doktor pakar psikiatri atau psikologis yang boleh untuk mendapatkan sebelum masalah ni getting worse. Maksudnya lagi hingga memukul tubuh badan. Dan mungkin perkara yang paling penting sekali adalah kita lah wanita ni, bila dapat suami macam ni, kita kena bersedia, siap sedia. Kita dah ada backup ataupun apa emergency, dan kita dah ada protection diri lah. Kita adalah sedikit ilmu untuk melawan. Bukan kita sebab awal-awal kita dah tahu mungkin kemungkinan aku akan dipukul. Jadi dah siap-siap sedia. Ingat tak ada satu cerita yang perempuan yang kena pukul tu, dia pergi belajar taekwondo ke apa benda. Dia belajar. Jelo, enough. Betul. Untuk mengelakkan diri daripada kena pukul teruk. Jangan sampai meja masuk atas kepala. Macam itu. Jangan sampai macam tu. Pergilah, carilah ilmu-ilmu sikit mempertahankan diri supaya at least kalau kita pergi kita tahu mana nak
keluar. Nak keluar, jangan sampai kita terperangkap dekat dalam tempat tu. Dia mengamuk apa semua, keluar terus. Larikan diri segera. Jadi kita dah ada plan, well plan. Kalau aku kena, aku nak buat. Polis kat mana? Macam tu, dah tahu balai polis. Ini balai polis pun kita tak tahu kat mana. Betul. Lepas tu, boleh cerita kepada orang yang paling rapat dengan kita. Yang rapat, ibu mangsa ni paling rapat lah. Yang paling rapat mungkin ibu, mungkin kawan. Kadang-kadang adik-beradik tak support, mungkin kawan, ya. Kawan cakap aku takut macam ni. Jadi kawan tu kena prihatin, dan kawan tu memang kena tahulah yang dia ni sebenarnya memerlukan bantuan at any time. Kalau kena, dia nak kena lari, aku kena tolong, emergency, macam tu. So macam doktor sebut tadi kan, masyarakat. So kiranya memang sepatutnya istilah orang kata jaga tepi kain sendiri, jangan sibuk-sibuk hal orang tu. Itu saya rasa memang dah tak boleh guna pakai dah. Sebab apa? Itulah kan banyak kan doktor, kita tengok kes-kes sekarang yang macam na'udzubillah tiba-tiba kanak-kanak itu ditemui meninggal akibat didera. Tapi sebenarnya jiran-jiran tetangga dah lama dah sedar kan ada sesuatu yang tak elok berlaku kat rumah tu. Tapi itulah, kita tak nak lagi kan isu-isu ini berlaku. Benda ni sangat orang kata memang menakutkan lah. Okay, so sebelum tu suka sekali lagi saya nak ingatkan kepada penonton di luar sana, kalau yang baru saja join live ini, terima kasih sebab join live Keluarga Talk. Kita hari ini membincangkan mengenai sayang diri sendiri, jangan menjadi mangsa, sayang keluarga dan jangan menjadi mangsa jenayah senyap. Okay? Dan jangan lupa untuk share dan like video ni agar ramai lagi yang tahu dan berkongsi ilmu dan isu yang boleh kita katakan meruncing pada hari ini yang berlaku dalam institusi kekeluargaan. So macam mana kita dah bincangkan tadi, perkara ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan bukanlah sesuatu benda yang bangun-bangun tidur, suami tiba-tiba kaki pukul. Tak, kadang-kadang kita dah nampak dah benda tu. Okay? So kita kena equip diri kita dengan ilmu. Okay. Jadi kalau macam tu kita nak tahu juga doktor tadi merupakan seorang pelatih skuad wajah. Jadi kita nak tahu apakah bentuk latihan yang diberikan kepada skuad wajah ini untuk membantu kaum wanita yang menjadi orang panggil survivor kepada domestic violence ini. Macam mana tu doktor? Okay, terima kasih Nani soalan tu. Sebenarnya sebelum saya menjawab soalan tu, sebenarnya macam Nani cakap tadi kan, jangan kain hurang, pandai-pandailah jaga sendiri. Betul tak? Itu betul. Okay, so jadi sebenarnya kita kena tahu yang kita sebaik mana dalam hadis riwayat At-Tabari, sebentar saya cakap, sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW bersabda, kata sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ada pula firman dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat nombor 7, jika kalian berbuat baik sesungguhnya kepada orang lain, maksud sesungguhnya akan berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi sebenarnya mengapa skuad wajah ditubuhkan? Sebenarnya actually kita nak memberi manfaat kepada orang dan kita juga melakukan amal makruf nahi mungkar. Maksudnya bukan setakat kita berbuat baik, memberi derma, membuat kebajikan, tapi kita juga berbuat baik dengan cara kita prihatin kepada masalah masyarakat dan di mana kita nak mengelakkan mudarat lebih teruk. So jadi macam Nani cakap tadi, tiba-tiba kita dah tahu dah budak sebelah tu kena dera, tapi kita buat tak tahu je. Mudaratnya budak tu ringan. Budak tu apa? Jadi kena pijak sana, kena pukul sana, kepala berdarah kan? Jenis-jenis macam tu. Jadi mudarat tu bila kita tahu tapi kita tak buat, berdosa. Berdosa sebab kita tidak membuat nahi mungkar. So jadi itu masalah dia. Jadi sebenarnya bila kita kata skuad wajah ni, dia lebih kepada kita nak membentras bersama-sama, kita bergabung tenaga dalam satu jemaah. Maksudnya daripada satu kumpulan, kumpulan besar. Sebenarnya dia telah diwujudkan daripada 2021 lagi sebab memandangkan kes yang rumah tangga cabur rogol dan banyak lagi kes dalam keadaan yang serius di mana kedai dadah, wanita menjadi kedai dadah. So jadi benda-benda ni semakin meruncing sehingga kita terpaksa buat Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat sebenarnya telah buat skuad wajah ni, ia telah tubuhkan skuad wajah daripada Januari 2021 tahun ni. So jadi sebanyak saya lebih daripada 30,000 telah menyertai skuad wajah daripada pelbagai agensi ataupun NGO juga yang telah menyertai, dan saya adalah salah satu daripada trainer daripada Papisma di mana yang telah diberikan mandat, Papisma telah diberikan mandat untuk rekrut ni apa? Melatih
melatih ahli-ahli squad daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Okey, so jadi kita Prisma memang besar, memang besar. Jadi kita ada banyak ahli dan kita ada banyak pakar-pakar dalam ni. So jadi apabila kita train, kita ada pakar-pakar yang join squad wajah ni, bukan setakat pakar ONG, pakar macam-macam lah, pakar-pakar semua ada dalam ni. Malah bukan setakat tu, kita ada dalam squad wajah ni terdiri daripada peguam, daripada mungkin pegawai kebajikan masyarakat dan macam-macam lagi. So jadi pelbagai bidang ada dalam squad wajah ni, dan kami adalah dari pergi segi ahli perubatan, tak kisahlah kita siapa pun, tapi ahli perubatan. Jadi apabila squad wajah ini ditubuhkan, sebenarnya kita melatih apa sebenarnya? Kita melatih squad ni apabila pertama sekali dia kena daftar lah, dia daftar untuk jadi melalui training. Dia belum lagi mendaftar sebagai squad wajah. So dia akan mendaftar untuk training, latihan. So kita akan bagi latihan daripada separuh hari lah, daripada pukul 8 sampai pukul 12.30 sampai pukul 1 tengah hari. So kita bagi latihan tu. Sekarang ni sebab kita tak boleh buat secara fizikal, jadi kita buat secara webinar. So jadi apabila kita bagi latihan tu ada 4 slot, iaitu ada 7 modul, 7 ceramah daripada mula pengenalan squad wajah sampailah cabur rogol keganasan rumah tangga, termasuk kedai dadah dan gangguan seksual. Banyak lagi topik dalam tu, di mana kita memberitahu kepada ahli squad wajah ni apa tugasan mereka. Pertama sekali mereka kena tahu kita ada borang laporan. Apabila dia telah menjadi setelah training, mereka akan perlu mendaftar sebagai ahli squad wajah sama ada mereka nak jadi atau tidak, dan mereka akan masuk dalam satu kumpulan. Okey, so jadi kita pun dalam NGO atau agensi sendiri ada kumpulan-kumpulan masih untuk kita berbincang cases. Okey, so jadi pertama sekali bila kita telah jadi ahli squad wajah, kita ada borang pelaporan kes. So borang pelaporan kes ni sebenarnya tidak memerlukan kita untuk disclose ataupun menyatakan nama siapa mangsa atau siapa pelaku. Kita cuma untuk data statistik sahaja. Statistik untuk pengetahuan kementerian, pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana mereka akan mendapatkan statistik berapa banyak pelaporan dibuat oleh kemudian kami akan melatih ahli-ahli squad ni untuk kita panggil EARS, E-A-R-S, iaitu empathy. Bagaimana kita untuk empathy, bukan setakat simpati. Kalau kita dengar, ya ke, okey, kita tak kesian kau. Kesian kau, tapi kau tak buat apa-apa. So jadi macam kesian kau dah macam tu je. Empathy, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam situasi dia. Itu kita panggil empathy. Maksud kita merasai kalau benda tu berlaku pada kita, apa kita perlu buat. Jadi kita di situlah kita kena empathy. Lepas tu kita kena bagi attention. Attention ni maksudnya perhatian. Perhatian, benda ni perlu diberi perhatian. Perlu dibuat sesuatu. So dan kita memberikan nombor-nombor yang khas kepada mangsa untuk supaya kadang-kadang bila kita dah cakap macam ni, kau pergilah lapor, pergi polis. Dia tak buat juga. Sampai ke sudah hari-hari duk menangis jumpa kita, duk melapor benda yang sama, tapi tak pergi lapor-lapor juga pada polis. Jadi kita bagilah nombor kau bila ready benda ni, kawan kita ke, saudara mara ke, siapa nak pergilah. Jadi kalau ada tu, kata-kata okey, ni nombor khas. Kalau kau jadi apa-apa, kau telefon nombor ni terus, atau dapatkan nombor saya emergency, sediakan beg khas untuk lari. Segera lari. Macam tu. Tak kisahlah apa pun kan. So jadi yang penting tu attention, kita bagi attention, perhatian pada kes ini dan kita laporkan pada pihak yang tertentu dan bawa dia. Kalau perlu respon, kita bawa dia ketika tu, kita respon. Keadaan mana dia memerlukan bantuan ketika tu, dia tak tahu siapa nak minta tolong. Inilah kita sebagai ahli squad wajah, kita bantu. Bawa pergi jumpa polis. Kadang-kadang dia nak nombor Grab pun dia tak tahu kat mana. Ataupun dia sendiri kalau dah pukul tu tak tahu nak macam mana kan. Macam mana nak fight apa semua, dah badan dah sakit-sakit apa semua. Macam mana nak drive apa benda semua. Atau anak-anak dia takut. So jadi kita sebagai ahli squad wajah cepat-cepat bantu untuk bawa pergi jumpa polis dan juga bawa pergi ke hospital. Hospital untuk tindakan lanjut. Kemudian S support. Sentiasa memberi support kepada mereka dari segi fizikal dan juga mental. Dan juga kita pastikan mereka sebenarnya mendapat tahu sebenarnya ada orang yang prihatin kepada dia. Jadi dia rasa macam okey, ada lagi orang yang sayang aku. Sebab kadang-kadang mereka ni sampai satu tahap depressed sampai nak bunuh diri.
Nak bunuh diri sebab bukannya yang dibunuh oleh pelaku, tapi kerana keganasan itu menyebabkan dia rasa dah tak boleh nak tahan dan nak hidup. Jadi itu yang sampai depan. Jadi kita perlu support, emotionally, physically, semua sekali lah support. Kalau perlu kita ada kawan-kawan, kita support. Kalau kita cakap, okay, kawan-kawan jomlah kita bagi bantuan sikit duit untuk dia supaya dia boleh dapat survive dengan anak-anak. Itu pun dah cukup baik. Macam tu. Okay? So siapa sebenarnya yang boleh jadi sukarelawan skuad wajah ni, Doktor? Sebenarnya sukarelawan ni boleh siapa-siapa sahaja, lelaki dan perempuan. Ingat kata wanita anti jenayah. Ingat macam wanita je kan? Tak je. Sebenarnya wanita anti jenayah ini hanya apa ni kita panggil untuk kita buat dia macam senanglah kan, wanita anti jenayah, wajar kan? Tapi sebenarnya siapa sahaja sesiapa sahaja lelaki atau perempuan daripada umur 18 tahun ke atas, sesiapa yang prihatin, siapa yang sudi untuk rasa macam rasa tanggungjawab. Tadi saya cakap kat amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu kita tahu kita ni adalah kita nak protect daripada sesama kita wanita, especially wanita nak protect sesama kawan kita. So kita rasa macam tu boleh join skuad wajah. Okey, menarik. Jadi mungkin bagi yang sedang menonton sekarang ni memang sedang berada di dalam kesusahan, dibelenggu kesusahan. Mungkin ada yang sedang menonton ni suaminya kaki pukul, for example. Macam mana dia nak cari skuad wajah ini untuk membantu dia? Macam mana, Doktor? Dia sebenarnya dia agak okey, sebab tu kita nak cari seramai mungkin supaya jiran-jiran kita semua adalah ahli skuad wajah. Betul. Supaya ramai, setiap agensi ada skuad wajah. Sebab tu kita kena macam kita kena disclose lah kita ni adalah skuad wajah. Jadi sesiapa yang skuad wajah kena tahu yang dia kena bagi tahu saudara mara dia, kawan dia apa semua dia adalah skuad wajah. Jadi kalau dia mendapat maksudnya kalau contohnya mangsa tu sendiri, dia tak tahu siapanya skuad wajah. Jadi perkara yang saya nasihatkan kepada mangsa adalah pergi segera kepada telefon dulu, Teledra ada kan. Sekarang ni Talian Nur. Talian kasih. So jadi apabila kita tahu talian tu jadi kita boleh terus call atau memang simple pergi ke polis sahaja. So kadang-kadang kita tak tahu betul ada ke skuad wajah dekat penjiranan kita kan. Nak luar-luar dalam grup penjiranan malu pula. So jadi kita tak tahu ni kan. Betul tak? So jadi pergi je lah polis straight. Macam tu. Dan kalau ahli skuad wajah memang kita galakkan untuk bagi tahu saya adalah skuad wajah. Jadi bagi pada kawan, bagi tahu pada saudara mara, bagi tahu. Sebab bila mereka ada masalah ni, mereka tidak teragak-agak. Yes. Dalam penjiranan tu kita tahu siapa untuk dilaporkan. Dan saya kira ia juga satu bentuk macam orang kata omnipresence. Maksudnya kalau kita banyak lagi ahli-ahli skuad wajah ni, maka yang pelaku tu pun dia jadi takut lah. Betul tak, Doktor? Maksudnya macam Kang aku buat hal Kang, dalam kejiranan aku ada ni ada ni yang boleh tolong isteri dan anak-anak ni. So I better not buatlah benda-benda ni kan. Betul tak? I mean tu pun penting juga kan. So kadang-kadang kita macam kita nak advocate kepada wanita pun mungkin kita nak juga bagi omnipresence kepada para pelaku ni yang look, it's not going to be an easy way out for you because ada yang memerhati. Okay, Doktor, mungkin Doktor pun boleh bagi sedikit orang kata-kata lah pada mungkin mangsa yang nak membuat laporan. Memang kita tahu kan ada banyak outlet lah sekarang ni. Alhamdulillah lah banyak yang kita tahu ada banyak NGO dan kita boleh ke polis. Tapi mungkin mereka ni masih lagi diselubungi oleh stigma. Stigma tu satu ketakutan. So apa yang mungkin Doktor boleh katakan bagi mereka yang menghadapi situasi yang nak membuat laporan tetapi terlalu takut? Macam mana, Doktor? Maksudnya dia telah didera? Dia memang dia nak tampil buat laporan. Contohnya dia telah didera secara physically, mentally, tapi dia rasa macam masih anak-anak kecil lagi. Lepas tu dia rasa alamak sayang pula dekat suami. Mungkin dia boleh berubah. So mungkin macam mana Doktor bila berhadapan dengan situasi adanya mangsa yang sebegini?
dia sebenarnya kan betul lah perkara yang membuatkan laporan tu jadi lambat sehingga keadaan dah serius sangat sampai mungkin tahap kematian dan kecacatan berlaku, baru dia sedar. So jadi sebagai ahli skuad wajah, macam saya jumpa ada satu kes ni, saya cakap dengan dia, okey, kita kena fikir kalau kita tak nak buat laporan, okey, apa akan terjadi kepada anak, nyawa tak boleh dibuang, tak boleh dicari lagi. Betul. Tak boleh diganti. Contoh nyawa. Kalau dia saya kena buka minda dia. Saya kena buka minda dia. Ahli skuad wajah kena buka minda mangsa-mangsa ni, bagi tahu kalau terjadi sesuatu, contoh dia ada anak, tiba-tiba dia kena pukul sampai mati. Siapa nak jaga anak ni? Anak ni pun dia dah juga. Dia kena fikir macam mana dia kena savekan diri dia sendiri, dia kena sayangi diri dia sendiri dan anak-anak sebelum dia fikir untuk kesian kepada pelaku atau pemangsa yang telah melakukan kejahatan seperti itu. So jadi orang tu dia dah tak bertamadun sebab dia, maksudnya pemikiran lelaki sebegini atau pemangsa ni tak bertamadun dah sebab dia tidak boleh memikirkan rasional lagi dah. Dia tidak rasional lagi dah. So jadi kita yang rasional ni, kita kena fikir kalau nyawa kita jadi apa-apa, siapa nak jaga anak-anak? Kalau anak-anak meninggal, siapa nak ganti anak tu? Tak ada orang boleh ganti lagi. Menyesal kemudian tak berguna. So biasanya kita akan suruh, macam saya akan cakap, you kena fikirkan beg kecemasan. Wajib kena ada beg kecemasan. Ada pasport anak baju, semua ready dah dalam tu. Anytime you boleh keluar dia daripada rumah tu dan pergi cari protection. Tu jadi sebenarnya ada Akta 521 tu sebenarnya once dilaporkan dia boleh ditempatkan di tempat yang tersembunyi, rahsia. Ahli skuad wajah dan hantar pada polis dan benda ni diproses dan benda ni dia akan dapat so sementara tu dia boleh dapatkan emergency protection order untuk memelakkan dia daripada berjumpa dengan pelaku ataupun pendera tersebut. So jadi ada prosedur-prosedur yang tertentu dan bagi tahu dia sebenarnya jangan terlambat. Jangan nasi dah jadi bubur. Dah tak guna lagi dah. Tak boleh nak buat apa dah. So jadi bagi tahu dia, saya selalunya bagi tahu mangsa buat laporan segera. Buat laporan segera dan pastikan dia dah ready lah dengan benda-benda yang untuk run emergency protect themselves daripada pemangsa lah dan anak-anak juga. Jadi kita fikir sayang, memang fikir sayang lah. Itu yang sayang duk sampai badan kita pun jadi lunyai dah kena bantai. So itu yang kita tak macam tu. Bila kita cacat apa semua, siapa nak jaga anak? So jadi itu masalahnya. Yang kadang-kadang mereka ni bila dia terlalu depressed, mereka tak nampak benda ni kalau terjadi in the future macam mana. Dia orang-orang macam ni dan tak rasional, dia memang tak akan jadi rasional, akan berubah jadi lebih baik. Mereka ni memerlukan bantuan. Orang-orang yang mendera ni sebenarnya memerlukan bantuan juga untuk mendapatkan, mungkin kena tangkap dan mereka juga sebenarnya mengalami penyakit-penyakit yang kita pun tak pastikan. Penyakit mental ke macam tu. Jadi doktor setakat ni skuad wajah ni macam mana penerimaan daripada segi memang aktif ke sekarang ni sedang orang kata handling case, banyak ke cases yang sekarang ni skuad wajah sedang menangani kes-kes itu? Macam mana doktor? Ya, daripada pelaporan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat yang join skuad wajah, memang sebenarnya kes sebab kami ni berada di dalam dan doktor-doktor ni pula memang berada di government hospital. So jadi mereka ni ada yang kadang-kadang berada di emergency. Jadi memang kita akan berhadapan dan kita juga adalah NGO Papisma yang berdepan dengan krisis juga krisis yang mana krisis kewangan, kebajikan. Di samping kita buat kerja-kerja kebajikan tu, kita tahu yang benda ni ada berlaku benda ni. Jadi agak aktif lah. Kita ni aktif recruit trainers. Kita tak boleh hanya kita sahaja sebab memerlukan spy-spy daripada luar juga. So jadi spy. So jadi spy. Jadi kadang-kadang orang-orang yang bukan doktor tak tahu mana nak pergi. Jadi dia ada kita. Dia ada pakar dekat dalam skuad wajah Papisma ni. Jadi mereka boleh refer pada kita. Kawan saya macam ni lah, doktor ni lah, kena macam ni lah. Okey, dan kita bagi guideline apa kena buat.
Dan kita sendiri, wajib kita boleh laporkan sebab benda ni daripada pelaporan kes. Macam tu. Tapi saya rasa sebab itulah kita dapat kes, jangan terkejut lah nanti by the end of the year kita akan dapat laporan kes yang terlalu banyak sebab kita dah ada banyak spy. Faham. Saya kira mungkin penonton mungkin macam pada awalnya mungkin dia macam tak nampak tau. Apakah kaitan doktor dengan kes-kes yang berkaitan keganasan rumah tangga. Tapi saya kira mungkin banyak doktor-doktor yang terutamanya yang duduk di emergency, contohnya dapat kes-kes yang masuk dan kita mungkin doktor mungkin boleh dah nampak dah kan. Oh, ini memang nampak macam abuse. Tapi dia tak nak report ke contohnya. Inilah yang mungkin doktor katakan, inilah spy-spynya, betul tak doktor? Mungkin dia tengok kanak-kanak ni dia rasa macam ini abuse ni. So mungkin okey, faham. Okey, jadi sememangnya saya kira memang skuad wajah ini adalah sangat-sangat diperlukan dalam masa-masa sebegini di mana kita dah dapat lihat ramai sebenarnya dah mula berani untuk tampil dan kita nak lebih banyak lagi mangsa-mangsa ataupun bakal potensi mangsa ada kan yang akan lebih berani lagi, lebih lagi bila ada NGO yang terdiri daripada pakar-pakar profesional yang bukan calang-calang yang insya-Allah dapat membantu anda. Jadi bagi penonton-penonton sekarang ni yang sedang menyaksikan live Keluarga Talk ni, sekiranya anda mengetahui sesiapa ataupun diri sendiri sedang dibelenggu dengan jenayah-jenayah yang sedang berlaku dalam rumah sendiri seperti penderaan mental, fizikal ataupun seksual sekalipun, silalah tampil dan juga mungkin tahu jiran-jiran anda ke kan, mungkin bolehlah kita sama-sama mencari solusi keluar kepada masalah ini. Jadi saya kira memang dah banyak dah yang dikongsikan untuk hari ini. Mungkin doktor ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada para viewers kita pada hari ini, doktor? Okey, terima kasih sekali lagi kepada Majalah Keluarga, terima kasih kepada Nani kerana memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita tentang keganasan rumah tangga dan jenayah terhadap wanita termasuk dengan kes rogol campur yang meningkat kalau ikutkan tahun ni saja dah 1,000 lebih kes rogol. 1,000 berapa sebab kalau tak silap saya daripada PDRM memang banyaklah kes rogol saja 1,028 sejak Ogos sampai September. Memang banyak. Jadi kepada kita semua masyarakat, janganlah kita anggap masalah orang adalah masalah orang, masalah kita adalah masalah kita. Itu namanya individualistik sikap yang individualistik ni akan menyebabkan mudarat dalam family kita dan bukan family sahaja kadang-kadang kita kata family tapi sebenarnya kawan, saudara mara, mungkin kawan sekerja yang mana mereka dicampur di tempat kerja, apa benda semua tu dan menjadi lagi worse. Jadi benda-benda macam ni kita kena prihatin dan kita nak mengelak. Mungkin mula-mula cabul aja. Mula-mula gangguan seksual secara perkataan lucah saja. Kemudian diikuti cabul. Kemudian tiba-tiba kawan tu kena rogol pula. So jadi kita akan dapat jadi in fact perkataan lucah tu saja sendiri kita dah boleh report. Sebagai scout wajah bukan dia macam you Nani cakap tadi kan. Belum lagi sampai abuse pukul apa tapi dah nampak tanda-tanda kan. So jadi begitu juga dengan keadaan rogol cabul dan perkataan-perkataan lucah macam ni boleh kita laporkan. Jadi itulah sangat pentingnya masyarakat tahu bahawasanya wujudnya scout wajah dan saya mengajak lebih ramai lagi masyarakat kita join squad wajah ini dan kita buat latihan, lalui latihan dulu dan kemudian daftarlah sebagai ahli squad wajah kebangsaan dan jangan risau, jangan takut, kita ni tidak akan diperapa-apakan oleh pelaku sebab kita tidak melaporkan secara direct kecuali kalau kita macam doktor apa semua tak ada masalah so tak ada masalah sebab kita memang ada protection dekat hospital apa semua kan dan apabila kita join nanti share dekat Majalah Keluarga saya ada bagi link untuk training tu tu nanti join lah sebelum daftar tu. Jadi kita sama-sama menjadi masyarakat yang prihatin, yang bertamadun tinggi dan kita tidak memikirkan hanya diri sendiri sahaja. Ruang sikap individualistik tu kita membantu kerajaan, membantu negara kita menghapuskan, membentras jenayah terhadap wanita bersama-sama.
So itulah motif kita ataupun kita panggil misi dan visi kita. Sebagai wajah dan kita adalah satu. Okey, kebersamaan. Saya pun terus rasa nak sign up lah doktor jadi sukarelawan. InsyaAllah. Terima kasih. Betul, saya kira memang kita perlu tahu kan step, sebab ada juga orang yang approach saya yang tanya, Nani macam mana saya nak buat ni husband saya macam ni. So kadang-kadang saya pun Google sendiri, without proper training and guidance. So, saya kira memang penting lah sebenarnya untuk kita jadi orang yang lebih bertanggungjawab kepada sahabat, kepada jiran-jiran, tetangga. Okey. Jadi sebenarnya memang terlalu banyak yang dikongsikan oleh Dr. Hairin hari ini yang saya kira memang dah an eye opener lah, membuka mata dan hati kita supaya kita dapat menangani dan turut sama membantu ke arah kesejahteraan hidup yang lebih harmoni dan juga bahagia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Hairin Anisa yang merupakan seorang pakar pediatrik dan juga lactation consultant, merupakan Ketua Jabatan Hal Ehwal Keluarga Warak Papisma dan juga jurulatih skuad wajah kebangsaan. Itulah saya kata banyak topi yang dipakai oleh Dr. Hairin, dan Dr. Hairin pun juga suka astrologi Astronomi. Astrologi pula jadinya kan. Okey, so terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita hari ini dalam live Keluarga Talk. Dan juga sekali lagi terima kasih tak terhingga buat semua followers keluarga majalah Keluarga Magazine kerana sudi stay daripada awal sampai akhir live ini. Thank you so much kerana share live kami dan juga tag sahabat-sahabat anda. Semoga live kita pada hari ini dapat memanfaatkan semua. Jadi dengan itu, nama saya Nani Roslan. Diharapkan kita akan dapat berjumpa lagi dalam live yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Dr. Hairin dan Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum.